Di talian ketika ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Faisal Muhammad Norawi dari Temeloh Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fiza. Apa khabar? Sihat? Ya, Alhamdulillah. Ya. Okey. Wah, cantiknya dekat belakang tu. Itu memang, itu pokok vanila ke? Belakang ni pokok vanila dan kita sini macam foto booth lah. Pengunjung datang ke kebun kita, kebun dalam kafe dalam kebun. Kemudian dia orang boleh bergambar kat sini, boleh tengok-tengok apa yang ada, macam mana pokok vanila tu ditanam dan su ataupun suasana yang macam mana vanila tu perlukan. Okey, ini di Vanila Temeloh kan? Ya, betul. Okey, Cik Faisal, mungkin boleh kita kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kita kan. Saya sendiri pun teringin dan teruja nak tahu bagaimana sebenarnya cara tanaman pokok vanila ini sendiri dilakukan. Okey, vanila kita boleh tanam melalui, yang terbaik adalah melalui keratan batang. Keratan batang supaya kita semai macam orkid. Vanila ni adalah spesies orkid juga. Spesies orkidea yang mana dia mempunyai vanilin, kadar kandungan vanilin yang tinggi. Yang itu yang menyebabkan dia punya aroma tu naik. So kita dekat dunia ni ada 3 spesies yang bernilai komersial. Pompona, Planifolia Andrew dan Black Tahiti. So vanila ni perlu ditanam macam orkid juga. Dia tak perlukan banyak air. Dia perlu teduh di bawah lindungan. Dan kelembapan dia antara 60 hingga 80%. Wow. Kelembapan, humidity. Dia bukan, dia macam air tak nak banyak sangat, tetapi kelembapan sekitar itu. So Malaysia memang sesuai untuk kita tanam lah. Cuma orang ramai yang tak tahu. Okey, cuaca di Malaysia memang sangat sesuai lah. Tapi ini juga mungkin menjadi tanda tanya dalam kalangan penonton-penonton kita kan. Kadang-kadang orang tanam pokok cili, orang tanam pokok kobis kan. Tapi apa yang membuatkan sebenarnya Faisal ni terfikir untuk membuat perniagaan dan juga tanaman vanila ini? Mungkin dah dilihat dari segi komersial yang boleh dikomersialkan tentang vanila ini. Okey, baik. Itu berlaku 12 tahun dulu semasa saya habis study di salah sebuah IPTA di Malaysia. Saya melihat apakah tanaman yang paling berpotensi, tak memerlukan kawasan yang luas, tetapi bernilai tinggi. Jadi selepas study, terjumpalah vanila ni. Dan bila kita tengok dia punya background dia punya sejarah-sejarah vanila ni, dia sebelum ni harga dia tetap turun naik lah. Tetapi tak mustahil sampai masa nanti, satu hari nanti mesti dia akan naik balik. So masa saya tanam tu harga dia murah lagi. Dan selepas 10 tahun tanam tu baru nampak lah orang dah mula melihat. Sebenarnya dekat dunia ni memang permintaan vanila asli ni memang sangat tinggi. Tapi kita di Malaysia memang kita tak tahu. Mungkin kurang pengetahuan. Sebab itulah saya menanam vanila untuk educate orang ramai dan memperkenalkan produk-produk berasaskan vanila. Apa yang ada sebenarnya. Produk-produk berasaskan vanila ni terlalu banyak. Kita boleh pergi dalam food industry, cosmetic, pharmaceutical, semua satu cabang tu. Kalau kita pergi dalam food industry, berapa banyak cabang lagi kita boleh pergi. So saya rasa vanila adalah tanaman paling sesuai dan permintaan yang sangat tinggi. Okey. Tak perlu. Okey, Cik Faisal, kiranya di Kaca TV yang dikongsikan kepada penonton-penonton, bukan saya saja, tapi penonton-penonton ini juga mungkin kali pertama mereka melihat sendiri vanila itu, pokok vanila dan juga vanila itu. Okey, tadi Cik Faisal ada cakap tentang ada banyak sebenarnya bahan-bahan manfaat yang dapat kita peroleh daripada vanila ini. Bukan saja makanan, minuman, wangian, tetapi juga dari sudut farmaceutical dan sebagainya. Sebelum kita nak kongsikan apa antara end product ataupun hasil-hasil yang juga akan dikongsikan oleh Cik Faisal tadi, sebenarnya Uyaina juga nak kongsikan sesuatu kepada kita semua penonton, iaitu demonstrasi untuk membuat popsicle vanila. Buatkan satu. Silakan. Ice cream chillin. Ice cream chillin. Okey, terima kasih Fiza dan juga Cik Faisal. Memang betul, selalunya kita dengar pengusaha cili ataupun pengusaha buah-buahan yang lain. Dan jarang sebenarnya kita mendengar tentang pengusaha vanila. Mungkin lepas ni akan ramai lagi orang-orang kita yang akan berkecimpung dalam bidang pengusahaan vanila. Baik, seperti yang Fiza katakan tadi, sekarang ini anda bersama dengan salah seorang peniaga popsicle, iaitu Puan Ramlah Saleh dari QQ Popsicle. Apa khabar Puan Ramlah? Alhamdulillah, baik. Sihat ya?
Sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini istimewa untuk anda semua. Kami akan kongsikan kepada anda tentang cara bagaimana untuk membuat aiskrim popsicle vanilla. Untuk itu, Puan Ramlah, mungkin Puan boleh kongsikan sikit apa sebenarnya antara bahan-bahan yang diperlukan. Okey, Yana, hari ini kita akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk membuat aiskrim popsicle berasaskan vanila tapi perisa Oreo. Okey, kalau saya boleh tunjukkan dekat depan ni kita ada bahan-bahan ekstrak vanila ataupun esen vanila. Okey, itu bahan utama. Baik. Kemudian kita ada susu pekan. Kita ada garam. Garam ni untuk mengimbangkan rasa lemak tu aiskrim tu lagi. Okey, kemudian kita ada tepung ubi dan juga tepung jagung, gula dan serbuk Oreo. Okey, baik. Maknanya sekarang ni kita nak buat aiskrim ataupun popsicle vanilla Oreo. Betul. Baik, biasanya berapa lama masa yang diambil untuk membuat aiskrim ataupun popsicle ni? Okey, disebabkan kita buat homemade, jadi sekalinya buat secara manual. Jadi untuk sesebuah perisa, kita perlukan lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit untuk buat adunan, untuk memasak adunan tu di atas api. Baik, dan kesemua bahan ini perlu diletakkan dalam satu bekas, kemudian dikacau semuanya sekali. Ya, betul. Kita kacau dan dimasak di atas api, tapi disebabkan kita limitkan hari ini, so saya tunjukkan prosesnya sajalah. Kita perlu kacau dan sentiasa kacau sehingga mendidih untuk bagi perisa ni benar-benar masak. Okey, biasanya tempoh untuk masak di atas api tu untuk dia sampai mendidih tu berapa lama masanya? 15 hingga 20 minit macam tu. Okey, baik, asalkan dia dah mendidih kemudian boleh angkat. Tutup. Kemudian perlu disejukkan terlebih dahulu. Ya, betul. Kita perlu rehatkan dia sekejap untuk adunan ni, bagi dia rehat. Kemudian bila dah betul-betul sejuk, kita akan masukkan ke dalam mold khas kita lah. Okey, kalau saya boleh tunjukkan kat sini, ini adalah mold khas kita yang kita gunakan untuk membuat popsicle pelbagai perisa lah. Okey. Dalam satu mold ni boleh menghasilkan berapa banyak popsicle? Okey, disebabkan kita hasilkan popsicle yang agak banyak dalam satu-satu masa, so mold ni boleh hasilkan 40 batang popsicle. Okey, dan dalam satu hari berapa batang popsicle yang dibuat? Okey, untuk satu perisa kita boleh hasilkan sebanyak 80 batang popsicle. Okey, baik. 80 batang popsicle untuk satu perisa. Dan difahamkan, Puan Ramlah ada mengeluarkan beberapa variasi popsicle. Dan yang menggunakan vanila ataupun ekstrak vanila ni ada berapa jenis perisa? Okey, sebenarnya untuk vanila, berasaskan vanila, kita ada Oreo, vanila coklat dan juga vanila lime. Wow. So, antara ketiga-tiganya, Oreo adalah favourite lah. Sebab favourite untuk golongan-golongan seperti kanak-kanak dan juga remaja. Mungkin sebab rasa, kombinasi rasa dia, manakala vanila, coklat dan juga vanila lime ni ada golongan tertentu lah yang suka dan gemar. Kalau saya tim vanila lime. Okey, baik. Mungkin Puan Ramlah boleh kongsikan juga sebagai seorang pengusaha popsicle ni kan, bagaimana Puan Ramlah melihat penggunaan vanila meningkatkan lagi kualiti popsicle Puan dan juga sebenarnya dapat menarik lagi minat orang ramai untuk mencuba aiskrim yang Puan hasilkan? Okey, sebenarnya vanila ni adalah salah satu elemen yang penting jugalah, sebab dia bukan saja menghasilkan bau yang harum, tapi sebenarnya dia menenangkan dan juga boleh kita gunakan bila kita sakit tekak ataupun tonsil. So sangat bagus untuk melegakan kita punya tonsil tu. Sebab tu remaja ataupun kanak-kanak suka dengan rasa vanila tu sebab manis, bau dia sedap. Lepas tu satu lagi keistimewaannya, popsicle yang kita hasilkan secara homemade ni, tekstur dia sangat halus dan lembut. Yana kena rasa nanti. Yana mesti nak rasa. Yana pun dah terliur, tapi sekejap lagi Yana akan rasa. Jadi ini adalah proses orang kata antara yang terakhir dah. Lepas dah masukkan pencuhan tu ke dalam mold. Kemudian kita akan sejukkan terlebih dahulu. Betul? Betul. Okey, kemudian siaplah popsicle kita. Betul. Okey, ini berkenaan dengan QQ popsicle dari Puan Ramlah. Kita difahamkan juga Fiza, Encik Faisal ada juga mengeluarkan beberapa produk berasaskan vanila. Silakan. Ini yang kita nak tahu juga. Kita tengok demonstrasi
inspirasi membuat popsicle. Ini juga mungkin antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama seisi keluarga di hujung minggu ini. Inspirasi yang dapat kami kongsikan kepada anda. Okey, Faisal, kalau dah pun berada di talian, kita nak tanya jugalah Faisal. Mungkin kita biasa tengok vanila yang dah ada dalam botol, ataupun kita rasa makanan yang ada rasa vanila ataupun wangian yang ada bauan vanila. Tapi mungkin boleh kongsikan bagaimana cara untuk mendapatkan ekstrak vanila itu sendiri? Okey, kita biasanya kalau kita Muslim ni, kita akan menggunakan vegetable glycerin ataupun gliserin sayuran untuk menghasilkan ekstrak itu tadi. Homemade ekstrak maksudnya. Kalau ekstrak dia memerlukan proses-proses tertentu lah. Tapi kalau untuk yang berada di rumah, kita boleh buat ekstrak sendiri. Kita menggunakan vanilla beans. Lebih kurang 10 batang beans ataupun pot tadi, masukkan sekali di dalam vegetable glycerin lebih kurang dalam 1 liter. Tambah dengan 1 cawan air panas. Kemudian kita peramkan dia selama 3 bulan. Okey. 3 bulan. Keringkan dia dulu ke? Tak, memang yang dah ada ni memang dah siap kering lah. Oh, dah tua lah maksudnya. Kalau dah tua memang kalau kita jual tu memang yang dah tua, yang kering. Oh, okey. Macam tu. Macam proses tu. Okey, tapi daripada ekstrak yang kalau kita boleh lakukan sendiri di rumah ni, apakah pula antara hasil-hasil ataupun bahan-bahan ataupun produk yang boleh kita guna pakai daripada ekstrak vanila ini? Okey, macam kami sendiri, kami hasilkan aiskrim vanila. Kami punya signature vanila gula kabung. Aiskrim vanila dan gula kabung. Okey. Dan juga pelbagai menu-menu lain lah yang kita boleh buat dekat rumah. Contohnya cookies, aiskrim tadi, waffle pun boleh kita buat. Dan kopi. Macam kami di sini pun kami sediakan kopi O vanila. Wow. Juga melalui ekstrak tadi. Kopi O vanila kampung style dengan ubi kayu rebus. So boleh datang nanti sini. Saya tengok ada juga soft ice cream yang adakah itu menggunakan ekstrak vanila? Okey, bagaimana itu dari segi bahan-bahan makanan, tapi bagaimana pula kalau kita lihat sebenarnya vanila ini juga banyak sebenarnya diguna pakai dalam perkara-perkara lain selain daripada makanan tadi, ada juga digunakan dari segi pembuatan, pot puri, wangian rumah dan sebagainya kan? Bagaimana sebenarnya ini juga mungkin kalau boleh dikongsikan faedah-faedah ataupun manfaat-manfaat daripada vanila ini, Faisal? Okey, seperti yang kita tahulah, vanila tu memang menenangkan. Dan menurut hasil kajian pembacaan saya lah, vanila ni satunya tadi seperti yang disebutkan yang popsicle tadi, dimaklumkan dia untuk rawatan untuk tonsil rawatan untuk tonsil. Kemudian vanila ni memang menenangkan, dan kandungan antiseptik yang tinggi pada vanila tu sendirilah memang masih banyak kajian yang perlu dilakukan, dan kami sendiri bersama sebuah universiti di Malaysia tengah menjalankan untuk menghasilkan ataupun membuat teknologi menghasilkan perfume di dalam menggunakan vanilla bean tadi lah. So andai kata berjaya tu, kita peluang ataupun rakyat Malaysia memang boleh peluang untuk menanam vanilla dengan lebih banyak, dan kita perlukan hasil yang lebih banyak untuk menghasilkan produk daripada Malaysia sendiri. InsyaAllah. Okey, Faisal, mungkin ini juga ruang ini boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita yang sebenarnya di Vanila Temerloh ini juga pengunjung-pengunjung berpeluang untuk datang ke sana dan melihat sendiri tanaman dan juga hasil serta produk-produk daripada vanila ini. Kalau boleh dikongsikan lokasinya di mana? Okey, kalau senang Google Maps saja, Vanila Temerloh, ataupun follow kita punya Facebook, Vanila Temerloh juga, dan IG, Vanila_Temerloh. Senang saja, dekat dengan Hospital Besar Temerloh lah. Oh, dekat bandar je lah kiranya ya? Ada kurang 5 km di bandar. So kat sini nanti kita akan buka galeri, interaktif galeri untuk diorang, kita nak educate orang ramai kan pasal vanila ni sendiri lah. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cik Faisal. Sampaikan salam kepada isteri, keluarga dan juga semua mereka yang berada di Vanila Temerloh ketika ini. Dan banyak manfaat yang telah pun dapat kita peroleh daripada apa yang dikongsikan oleh Faisal tadi. Dan sekarang ni nampaknya rakan saya di dalam studio di hujung sana sedang menikmati popsicle vanila. Dah tinggal sikit je. Mungkin kita boleh terus kongsikan bersama dengan Yaina. Silakan Yaina. Tengok dah nak habis saya makan. Fiza, tunggu Fiza cakap. Apa-apa pun
Yana rasa perkongsian daripada Cik Faisal tadi sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa besarnya keboleh pasaran produk yang berasaskan vanila. Semoga ia dapat memberi inspirasi kepada anda di luar sana untuk mungkin menceburkan diri dalam pengusahaan vanila. Baik, untuk bersama dengan Puan Ramlah tadi, okey, kalau di hadapan Yana sekarang ni adalah antara variasi aiskrim ataupun popsicle yang ada, mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, kita ada aiskrim vanila Oreo tadi. Kita buat tadi. Betul. Yang ini lime, vanila lime yang Yana makan. Okey, kemudian kita ada vanila sahaja. Kemudian Yana, kalau saya boleh kongsikan kat sebelah ini adalah pelbagai perisa yang kami hasilkan. Okey, kalau kita tengok daripada bawah, ini adalah popsicle strawberry. Okey, yang ini kiwi, yang hijau ni. Okey, yang purple ni anggur. Okey, yang ini kacang merah dan yang ini jagung manis. Banyak betul variasi popsicle yang ada. Mungkin Puan Ramlah boleh kongsikan juga apa sebenarnya social media untuk QQ Popsicle ni? Okey, sekiranya mereka berminat ataupun nak tengok apa lagi produk yang kita hasilkan, boleh pergi ke IG kita, QQ Popsicle ataupun Facebook saya Ramlah Salleh. So, kena pergi IG QQ Popsicle. Jangan lupa follow. Baik, QQ Popsicle. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Puan Ramlah di atas perkongsian cara untuk membuat popsicle ni. Okey, semoga dapat memberi inspirasi kepada anda kalau dekat rumah tu tak tahu nak buat apa, bolehlah cuba-cuba membuat aiskrim ataupun popsicle sendiri. Baik, kami akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.